Baik, bertemu kembali dalam Pesona SY, Serasi di Hati Dirantap Duka. Tajuk yang kita bawa pada hari ini bagi membincangkan berkenaan dengan soal anak yatim, bagaimana kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia untuk menyantuni mereka, menyayangi mereka sama seperti orang lain, kerana mereka sudah pun kehilangan sinar yang menjaga mereka sejak dari lahir. Dan bersama kita di studio, Zahira, kita tidak berbuang masa begitu banyak untuk kenalkan kepada kita semua Puan Wan Noraidah Wan Muhammad Zain, Pengarah Bahagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Assalamualaikum Puan. Salam, khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya nampak Puan berpakai baju warna biru. Kita memang serasi di hati hari ini. Dan tajuknya Direntap Duka ini, Puan. Dan kalau kita lihat tadi, keluarga Herika itu sendiri sudah pun memberi kita satu gambaran tentang betapa sukarnya untuk meneruskan hidup dalam keadaan yang sukar. Mungkin saya tahu Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat antara jabatan yang paling sibuk ketika ini dalam menguruskan bukan sahaja soal anak yatim, soal makanan, bakul makanan dan sebagainya. Mungkin awal ini Puan, untuk isu anak yatim yang kehilangan akibat COVID-19 ini, perancangan JKM di peringkat awal ini bagaimana? Okey, terima kasih kepada Hafiz dan Zahira yang menjemput Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk berbincang mengenai isu yang sedang hangat sekarang ni, iaitu kehilangan anak-anak, kehilangan ibu bapa akibat penularan COVID-19 lah. Dan salah satunya adalah keluarga adik Erika. Dan di peringkat perancangan Jabatan Kebajikan Masyarakat, terlebih dahulu saya nak maklumkanlah bahawa JKM ni merupakan salah satu pada agensi yang agensi utama yang menjaga kebajikan kanak-kanak, kerana kita Malaysia pun telah meratifikasikan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak, di mana 4 fokus utama kita dalam hal kanak-kanak ni. Pertamanya adalah kita perlu menjaga kelangsungan hidup kanak-kanak. Keduanya dari segi pelindungan kanak-kanak tersebut. Ketiga adalah perkembangan, dan seterusnya adalah dari segi penyertaan kanak-kanak. So dalam mengendalikan isu kanak-kanak ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat berlandaskan pada dua perkara yang perlu dititik beratkan lah. Pertama adalah berkaitan dengan Konvensyen Hak Kanak-Kanak yang saya sebutkan tadi. Keduanya adalah berkaitan dengan Akta Kanak-Kanak 2001. Dan dalam konteks ini, dalam konteks keadaan sekarang ni, untuk makluman Hafiz dan juga Zahira, penduduk Malaysia ni sebenarnya 29.3% daripada 32 juta tu adalah merupakan kanak-kanak di bawah 18 tahun. Ramai. Jadi lebih kurang dalam 9.4 juta adalah kanak-kanak di bawah 18 tahun. Dan dalam konteks Jabatan Kebajikan Masyarakat, dalam mengendalikan kes kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa ni, yang kita lihat semakin meningkat sekarang ni, kita ada dua pendekatan yang kita gunakan lah. Pertamanya adalah menggunakan Akta Kanak-Kanak, iaitu menggunakan perintah mahkamah. Dan kedua adalah tanpa menggunakan perintah mahkamah, seperti mana kes adik Zalika tadi, kita tidak menggunakan perintah mahkamah. So dia ada dua cara yang kita gunakan lah, di mana kanak-kanak yang tidak ada saudara mara, kita boleh menggunakan akta ataupun seksyen di bawah kanak-kanak, di mana kuasa pelindung. Kuasa pelindung itu untuk menyelamatkan kanak-kanak di bawah seksyen 18, dan ditempatkan kepada orang yang layak dan sesuai, ataupun kepada ibu pelihara, ataupun kepada dimasukkan ke dalam institusi kebajikan. Tapi itu adalah merupakan tindakan terakhir kita buatlah, kerana kita nak kanak-kanak ni membesar dalam keluarga. So dalam kes yang report recent tadi, that's why kita letakkan dia di bawah nenek dia, jagaan nenek dia, kerana kita nak dia membesar dalam keluarga. Dan seterusnya, dari segi kita juga nak menggerakkan pembantu-pembantu pelindung kita yang terdiri daripada masyarakat, dan juga 140 pasukan pelindung kanak-kanak kita yang berada di setiap lokasi komuniti, di mana mereka itu adalah orang yang paling hampir dengan komuniti, dan mereka itulah orang yang rapat dengan komuniti dan tahu apa yang berlaku dalam komuniti. Itulah antara tindakan-tindakan ataupun perancangan yang kita buat di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Macam tadi Puan ada sebutkan bahawa anak-anak yang kehilangan ibu bapa ini, mereka akan diletakkan di bawah pelindung yang berkelayakan, macam Puan sebutkan tadi. Jadi apakah kriteria yang diperlukan untuk menjadikan ahli keluarga itu adalah pelindung yang berkelayakan? Okey, kita kena tengok sini, sebab kita melihat kes kanak-kanak itu bukan secara kita membuat rumusan keseluruhan kes. Kita akan tengok kes by kes, sebab setiap kes tu ada keunikan dia. Dan kita perlu, pelindung kita akan menjalankan siasatan terlebih dahulu, dan kita akan melihat kesesuaian. Sekiranya ada macam adik kakak, abang yang dah dewasa bekerja,
dan kita akan memberi penjagaan itu kepada mereka di samping nenek, mak saudara. Dan dalam masa yang sama, sekiranya mak saudara atau nenek menghadapi masalah kewangan, kita akan memberikan bantuan kewangan lah kepada keluarga berkenaan. Contohnya adik tadi kita dah berikan RM300 bantuan kanak-kanak untuk persekolahan adik-adik yang ada 2 orang tu, yang berusia 13 dan 7 tahun tadi ya. Itu antara tindakan yang kita buatlah. Ya, ini soal dari segi peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Kita nak tahu juga dari segi sudut psikologinya, sudut perasaan dan emosi. Kita bersama juga dengan seorang lagi tetamu secara dalam talian, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din, pakar psikologi dan kaunseling Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Profesor Dr. Muhammad Fazil Cik Din ini. Kita tidak asing lagi untuk kita menembual. Cuma ini kali pertama saya fikir untuk personal XY. Dan kita bercakap tentang soal anak yatim, soal mereka yang di bawah usia 18 tahun misalnya. Kita ingin tahu dulu dari segi psikologinya. Kalau mereka ini, kalau kita lihat pada keluarga contoh Hairika itu, adik bongsunya berusia 7 tahun, masih lagi muda, masih lagi kecil. Kalau soal kehilangan ibu bapa di usia kecil ni, Datuk, bagaimana sebenarnya mereka berdepan dengan situasi supaya kita yang dewasa ini boleh faham dan juga mengerti cara mereka berfikir itu? Okey, terima kasih ya Hafiz dan Zahira dan juga panel daripada JKM. Dalam hidup kita, kita sentiasa mendengar perkataan seperti hidup mesti diteruskan. Dalam bahasa Inggeris dia kata apa dia tu, life must goes on. Banyak ni pemerhatian kita dan juga kajian-kajian memperlihatkan anak-anak yang kematian ibu bapa dan sebagainya di dalam keadaan normal, di dalam keadaan yang macam sekarang ni, insya-Allah mereka tidak ada masalah, mereka tidak ada apa dia tu, taklah kata lepas mak bapak meninggal dia orang pun akan sedih, resah, gelisah, murung, depres, terus meninggal dan sebagainya. Tidak berlaku. Sebab apa? Sebab fitrah mereka, setiap manusia tu di dalam diri mereka ada satu sudut pandang yang akan membawa kepada daya tindakan untuk nak menangani isu-isu. Sebagai contoh yang baik kita tengok tadi ni apa dia tu ni, Nur Hairika. Walaupun kes tu baru saja berlaku, tetapi kematangan yang dia ada, persepsi yang dia ada, pattern kehidupan yang dia ada, menunjukkan bahawa insya-Allah dia akan selamat dan adik-adik dia pun akan gembira di dalam kehidupan yang akan datang. Jadi ini fitrah manusia. Cuma kita kena hadapi hakikat bahawa setiap kehilangan itu, setiap apa dia tu krisis yang berlaku, topik kita hari ini direntap duka, krisis. Semalam ada, hari ini tak ada. Minggu lepas ada, minggu ni tak ada. Bulan lepas ada, bulan ni tak ada. Ini adalah krisis yang ada di dalam kehidupan kita. Cuma dalam konteks ini bagaimana kita nak memberi makna. Banyak kajian menunjukkan bahawa apabila kita kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan tempat bergantung, ketiadaan orang-orang yang menjadi signifikan kepada kita, itu akan memberi impak yang sangat besar kepada jiwa, psikologi dan juga psikososial manusia itu sendiri. Tetapi dengan adanya kan elemen-elemen pada aspek psikologi, kalau kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke atas ni, kecuali yang perempuan lah macam Hairika tu, dia ada kematangan dia sendiri kan, sebab itu dia cepat untuk nak menangani perkara ini. This is where kita kata coping skills yang perlu ada, di mana kalau dapat orang luar dulu dapat datang. Macam sekarang ni kita ada JKM. Tanah JKM sangat bagus, dia masuk. Cuma kalau dapat didengari oleh agensi yang lagi satu lagi berkaitan dengan kanak-kanak, iaitu Kementerian Pendidikan di sekolah. Sebab JKM dia menjaga kanak-kanak, memang betul akta kanak-kanak, tetapi apabila kanak-kanak ni pergi ke sekolah, mereka dikawal oleh Kementerian Pendidikan. Mereka ada school life dekat situ, dia ada student life dekat situ. JKM dia menjaga orang kata the child life
kehidupan kanak-kanak itu sendiri. Jadi kesimpulannya, macam JKM, dia ada elemen pemeliharaan, dia menjaga penjagaan, dia memberi pelindungan, pembangunan. Dalam sekelip mata, JKM memberi bantuan BOT tu, bukan BOT, BKK, bantuan kanak-kanak. Saya masih ingat lagi sebab saya dulu pengarah Institut Sosial Malaysia, Noraida tu selalu datang ceramah dekat Institut Sosial di mana kita memperkasakan agensi. Alhamdulillah, tahniah kepada agensi kerajaan macam JKM yang terus untuk nak membantu. Jadi bila ada sokongan yang macam ni, orang yang kehilangan ni dia tak rasa sangat kehilangan tersebut. Okey, dia rasa bahawa beban bahu dia tu dibantu oleh orang lain. Macam Hairika, alhamdulillah dia ada macam Noraida kata tadi, dia ada keluarga yang menggantikan ibu bapa dia, itu nenek dia. Jadi keadaan kehidupan dia agak-agak okey lah, agak-agak sempurna lah, tapi taklah sempurna seperti mak dengan bapa dia ada. Sekurang-kurangnya ada nenek, okey, kemudian abang-abang, dan balik ke rumah tersebut, rumah yang mereka hidup tu. Itu yang kita nak, kita memberi sokongan dan kita memberi layanan dahulu kepada fizikal kepada anak-anak ni. Apabila dia dah dapat layanan fizikal, contohnya makan yang agak okey, layanan penjagaan, pemeliharaan yang agak okey, maka datanglah bantuan elemen-elemen psikologikal seperti kaunseling, kita boleh datang bantuan motivasi dan sebagainya. Itu dia, Hafiz. Dan Zahira. Tapi ini juga penting untuk kita tahu sebenarnya macam mana kita nak terangkan kepada anak-anak ini bahawa mereka kehilangan ibu bapa akibat pandemik. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita akan berehat seketika. Lepas ini kita akan kembali bersama dengan anda dalam Pesona XY.